Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya minta maaf kerana mengambil masa 8 puan untuk interview ni. Untuk pengetahuan puan, sebenarnya interview ni tujuan dia untuk hasil laporan saya lah untuk mata pelajaran bagi LD. Jadi kita akan teruskan dengan soalan pertama. Okey, dia ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ni lebih kepada latar belakang dengan pendapat puan sendiri. Bahagian B ni lebih pada tahap kefungsian anak kurang upaya lah. Okey, kita akan mulakan dengan bahagian A. Untuk pertama sekali, boleh puan ceritakan sedikit tentang latar belakang puan, nama, umur pekerjaan, tarikh lahir dan tempat lahir dan taraf pendidikan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Nuriha binti Azhar. Lahir pada 31 hari bulan 7 1993. Okey, saya seorang suri rumah dan mempunyai 5 orang adik-beradik. Latar belakang pendidikan, saya mempunyai ijazah sarjana muda sains komputer dengan informatik maritim. Yang latar pendidikan tu di universiti mana? Di Universiti Malaysia Terengganu. Okay, sebelumnya boleh puan beritahu sedikit tentang latar belakang suami puan? Nama suami saya Muhammad Faiz bin Ismail. Bekerja sebagai seorang guru. Latar belakang pendidikan, ijazah sarjana muda pendidikan sains sukan. Okey. Baiklah, untuk soalan seterusnya, boleh puan beritahu sedikit tentang latar belakang keluarga puan, asal mana, lepas tu nama ibu bapa puan, berapa orang adik-beradik. Okay. Nama bapa saya Azhar bin Ramli, umur 60 tahun, asal kampung Sungai Melayu, Bilang Patah, Johor. Pekerjaan ayah saya nelayan. Taraf pendidikannya sekolah menengah. Ibu saya pula nama Naimah binti Cundang, berumur 50 tahun. Pekerjaan suri rumah, asal Batu Hampar, Pontian. Okey, adik-beradik saya 5 orang. Saya nombor 2. Dan adik yang OKU-nya nombor 5. Last sekali. Okey. Soalan seterusnya, boleh puan beritahu sedikit tentang latar belakang adik puan yang OKU? Adik saya yang OKU tu namanya Muhammad Iqmal bin Azhar, umur 14 tahun, lahir di HSA JB, Hospital Sultan Aminah JB. Pendidikan sekarang dia di PDK, Gelang Patah. Lepas tu, kategori kurang upaya yang apa yang adik puan alami sekarang ni? Dia didiagnose sebagai kurang upaya ketidakupayaan fizikal. Siapa yang diagnose ni dan kat mana? Didiagnose dekat hospital SSA lah, Sultan Aminah JB. Setelah umur setahun dia disahkan. Dalam tempoh setahun tu, dia berumur setahun tu, dia ni lah proses pemerhatian doktor lagi. Lepas umur dia setahun baru dia disahkan dia OKU ketidakupayaan fizikal tu. Baiklah, untuk soalan berikutnya lebih kepada pengalaman puan sendiri atau ahli keluarga puan. Boleh berkongsi sedikit tentang pengalaman puan atau ahli keluarga puan dalam membesarkan anak kurang upaya ini. Okey. Pengalaman dia sangat berbeza lah dari adik-adik saya yang lain. Sebab dia
perangai dia, behaviour semuanya macam baby. So kita kena treat dia sebagai baby dan sangat kena sabar. Dia memang buat apa-apa aktiviti memang tak faham. Lagi satu pengalaman yang lain, bila kita keluar ke mall ataupun keluar daripada rumah lah, orang akan tengok semacam. Itulah berbeza dia. Orang suka tengok lah. Kita terasa semua orang pandang macam tu. Sebab Macam unik lah. adik saya ni dia normal mukanya, cuma pandangan dia lain sikit. So sebab tu bila keluar pengalaman yang lain lah dengan adik-adik yang lain, kita diperhatikan. Macam tu lah. Lepas tu ada tak cabaran yang puan sendiri atau ahli keluarga puan sendiri hadapi? Okey, cabaran yang paling besar memang untuk ajar dia mengurus diri sendirilah. Sampai sekarang pun umur dah 14 tahun, still dalam proses pembelajaran untuk ajar dia uruskan diri dia sendiri. Buat masa sekarang memang progress memang sikit je, improvement yang dia ada tu memang sikit. Contoh dia boleh suap makan sendiri tu pun kita kena guide dia. Macam tu lah. Kita tak boleh bagi macam sepinggan nasi tu, tak boleh. Kita kena asing-asingkan. Okay, dia bolehlah cuba untuk ambil macam tu. Lagi segi berjalan pula, dia lebih kepada macam baby baru reti berjalan. Bila dia berjalan tu, tiba-tiba nanti terjatuh sendiri. Macam tu. Dia tak stabil. Kiranya dia bukan kategori boleh berjalan lagi lah. Tapi cuba untuk stand, untuk pegang, berdiri sambil pegang kerusi ke apa, dia boleh. Cuma untuk berjalan secara macam orang normal tu dia belum boleh lagi. Baiklah, untuk soalan berikutnya lebih pada ni lah. Apa sokongan atau bantuan yang puan atau ahli keluarga puan dapat? Yang telah dapat, dan kalau boleh apa yang puan nak dapatkan? Setakat ni melalui sekolahnya lah, PDK lah, banyak NGO bagi bantuan. Contoh macam keperluan harian macam beras macam tu, memang selalu dapat. Lepas tu allowance untuk OKU pun dia ada dapat setiap bulan melalui sekolah PDK lah. Allowance tu kebajikan masyarakat yang bagi. Dia selalunya berbentuk barang keperluan ke atau wang ringgit yang selalu dapat? Selalu dapat barang keperluan. Barang keperluan. Barang keperluan lebih kepada makanan sebenarnya yang banyak dapat. Yang wang ringgit tu yang dapat allowance je lah, allowance daripada kebajikan masyarakat tu je lah. Yang lain-lain semua kebanyakannya NGO bagi keperluan asas macam makanan tu je. Yang paling banyak lah. Yang bantuan-bantuan macam alat fizikal untuk dia berjalan ke apa tu belum ada lagi. Kiranya apa tu bantuan yang puan harapkan agar dapat lah? Okey, kalau ikutkan mak saya punya pendapat, dia lebih memerlukan pampers dia. Sebab pampers tu dia susah nak dapat dekat mall, selalu habis stok. So kalau boleh bantuan setiap bulan ke ataupun hospital atau badan kebajikan ke ada tempat yang centralized untuk terus pergi. Sebab stok tu memang susah nak dapat. Kalau tiba-tiba kalau dekat cari dekat mall kan, contoh kalau habis kan cari dekat mall, tiba-tiba kat mall tak ada stok. Sebab diapers untuk dewasa ni memang tak banyak stok biasanya kalau dekat mall. So kalau boleh ada satu tempat yang memang sentiasa ada stok, yang memang untuk orang-orang yang OKU ni, barang keperluan OKU dia jual. Kalau boleh macam tu lah. Sebab kadang-kadang selalu juga beli online, tapi online still makan masa, bergantung dengan post laju punya timing kan. Selalu macam tu lah. Lagi satu boleh tahan jugalah harganya.
mahal. Dalam satu pack tu berapa puluh ringgit, 30 ke 40. Ada berapa keping je. So boleh tahan untuk berapa seminggu tak sampai seminggu dah habis. So memang kena beli banyak. So, macam tu lah. Dari segi dia tak boleh berjalan, apa tu, apa nama dia, wheelchair pun dah belilah, dah beli sendirilah, ada je kat rumah. Itu dah tak perlu lagi lah, sebab wheelchair tu memang family saya beli sendiri. Baiklah. Okey, soalan berikutnya lebih kepada pendapat puan sendirilah tentang isu semasa ni kan. Okey, soalan dia, apa pendapat puan tentang isu yang dihadapi oleh keluarga yang ada anak kurang upaya ini, dia hadapi dari segi masalah kewangan. Pendapat puan sendiri tentang isu ni. Maksudnya Apa cabaran yang diorang hadapi bila kekurangan kewangan nak besarkan anak OKU lagi? okey, untuk family saya sendiri, first step yang kita orang yang mak saya buat bila dia dah disahkan OKU, terus daftarkan dia dekat Kebajikan Masyarakat. Submit semua segala dokumen, so kita ada dilindungi dalam satu bawah jabatan. So yang first kali kena daftarlah dengan Kebajikan Masyarakat. Yang situ dia dah boleh dapat bantuan untuk OKU. Yang tu satu. Biasa kalau tengok bergantung jugalah OKU-nya, anak OKU-nya dia OKU apa kan. Sebab kalau macam adik saya, perbelanjaan tu tak terlampau memerlukan alat-alat yang mahal pun. Just masa awal-awal lahir, daripada lahir sampai umur 5 tahun, adik saya lebih kepada check up ulang alik, pergi klinik, pergi hospital dan KK je lah, klinik kesihatan je lah, tu je yang kewangan lebih kepada perbelanjaan untuk transport je lah. Tapi perbelanjaan dia tak besar untuk adik saya lah. Untuk dari segi alatan pun, alat yang dia perlukan yang utama wheelchair je lah, tapi yang tu still mampu lagi kalau family saya lah. Tapi kalau family orang lain tu saya tak pasti dia punya anak OKU tu memerlukan keperluan macam mana. Tapi yang first step sepatutnya diorang parents yang ada mempunyai anak OKU ni perlu pergi diagnose dengan doktor, and then daftarkan dengan Kebajikan Masyarakat. So kalau first memang akan dapat allowance lah. So sepatutnya masalah kewangan yang kecil-kecil tu patutnya boleh settle lah, sebab bagi saya bila dapat bantuan daripada Kebajikan Masyarakat tu memang cukup untuk keperluan harian dia. Keperluan harian anak OKU tu. Baiklah, okey, tentang isu di mana ibu bapa ni dia tak terima hakikat yang anak dia tu OKU, tu apa pandangan puan sendiri? Okey, dari untuk pandangan saya lah, untuk parents ni pula, kita tu memang tak boleh ubah tau perangai mentality parents tu. So kita sebagai macam ni sekejap, dia pening pula. Okay. So, pendapat saya lah kan, untuk parents ni yang tak boleh terima, kita cuba galakkan dia berkawan, masuk dalam komuniti orang-orang yang ada anak OKU juga. So itulah nasihat kita sebagai orang luar kan kepada parents ni, sebab kita tak boleh ubah mentaliti dia. Kita tak boleh nak terus cakap kat dia, terimalah kenyataan dah Allah bagi macam ni. Dia memang tak akan boleh terima nasihat yang macam tu. So kita sebagai orang sekeliling, untuk orang yang ada masalah tak boleh terima ni, kita sebagai orang sekeliling cuba galakkan dia bergaul dengan komuniti yang mempunyai anak OKU juga. So dia akan tiba-tiba akan sedar. So selalunya komuniti ni dia orang akan support each other. So sepatutnya macam tu lah. Tapi kita sebagai orang sekeliling boleh nasihatkan yang parents yang tak boleh terima ni, macam tu je lah kita boleh nasihatkan. Sebab memang tak boleh ubah mentaliti dia. Yelah kita tak ada dekat tempat dia. Okey, lagi satu,
nasihat saya kat orang sekeliling juga, jangan layan keluarga yang ada anak OKU ni macam alien sangat. Contoh kan, tengok macam bila jumpa kat depan-depan ke, buat muka tak suka ke, kita buat macam biasa je. Sebab saya sebagai family yang ada family yang anak OKU ni, saya lebih suka orang sekeliling buat macam biasa. Tapi contoh kalau tiba-tiba terjatuh, kita anak OKU tu perlukan bantuan, okey, kita sebagai orang sekeliling cuba untuk tolong. Tapi bila dia berdikari, dia dekat tempat awam, dia buat je macam biasa. Janganlah tengok pelik sangat, buat macam biasa je. Itu yang saya rasa lah. Okay, untuk soalan terakhir ni ialah apa harapan puan sendiri untuk adik puan sendiri di masa hadapan? Okay, harapan terbesar saya satu family supaya dia dapat uruskan diri. Makan, pergi toilet sendiri, dapat makan dengan sendiri, berjalan tu lah penting. Sebab yelah mak dengan ayah saya pun dah tua. Kami pula adik-beradik semua dua orang dah kahwin. So memang tak boleh nak kalau dia pun dah besar, memang tak boleh nak angkat dah. Memang dah 14 tahun kan. Memang dulu selalulah kita orang nak bawa pergi mana, dukung je lah dia. Tapi sekarang memang bergantung dengan wheelchair lah kalau nak pergi keluar. So kalau boleh dia dapat berjalan pun okey dah. Itulah harapannya. Dapat dia uruskan diri sendiri. Itu je. Sebab kita orang sekeliling ni tak selama-lamanya ada kan dengan dia. So macam tu lah. Lepas tu harapan lagi satu dalam pendidikan tu, saya tak mengharapkan dia untuk perform dalam akademik, tapi kalau boleh sekolahnya tu lebih upgrade lah fasilitinya untuk anak-anak OKU ni. Maksudnya lebih banyak aktiviti yang boleh improve dia punya physical, improve dia. Walaupun memang adik saya ni macam lambat sangat progres dia untuk menguruskan diri, untuk reti berjalan, tapi kalau dapat sekolah yang boleh yang ada banyak fasiliti yang dapat lagi cepatkan lagi dia punya perkembangan dia, okey lah. Sebab sekarang PDK ramai, so cikgu pun berapa orang je kan. Lepas tu tak boleh nak fokus semua. Dia macam taska kan. Ramai sangat kan. So memang tak boleh nak fokus dengan seorang-seorang budak tu. So bolehlah bagi saya kalau boleh improvekan dari segi fasiliti. Fasiliti dia fisio ke kan. Macam tu lah. Okay, seterusnya kita akan pergi ke bahagian B. Okay, soalan kat bahagian B ni lebih kepada nak ujilah tahap kefungsian adik puan sendiri. Lepas tu dekat soalan ni ada 6 item di mana terdiri daripada kemahiran kebersihan diri, lepas tu kemahiran kesediaan belajar, domain perkembangan, lepas tu dan lain-lain lagi lah. Okay, untuk soalan pertama lebih pada nak uji dia punya tahap kemahiran kesediaan belajar. Okay, untuk adik puan boleh dengan dengar arahan ataupun bagi arahan ringkas ke? Ada beberapa lah setakat ni. Contoh macam kalau nak suruh dia pergi tidur, okey dia faham. Okey suruh dia tidur, pergi masuk bilik tidur, okey dia faham. Dia akan ikut pergi sendiri. Kalau nak pergi toilet tu tak reti lah. Setakat ni tu je lah kot. Suruh pergi tidur, suruh jangan usik something yang bahaya ke, okey dia faham. Kalau kita marah, jangan usik benda tu, jangan pegang, jangan tolak pintu ke apa ke, okey dia faham. Tapi kadang-kadang tu dia menangis lah sebab kena marah. Dia nangis. Arahan basic macam tu dia faham lah kalau orang marah, kalau orang suruh pergi. Tapi kadang contoh kalau nak pergi tidur tu, kadang dia pergi. Dia faham dia pergi. Tapi kalau arahan lain yang macam suruh pergi toilet, dia tak faham lah. Okay, ni arahan tertentu je lah, dia faham. Dia tak, itu je lah kot yang dia reti.
Lepas tu kalau adik puan diberikan sesuatu tugasan, dia mampu ke untuk buat? Setakat ni tak mampu lagi. Untuk menulis ke tak mampu. Tapi kalau untuk suap makanan tu boleh tapi tak tertib lah. Bersepah. Kalau dia suap makanan pun kita asing-asingkan. Okey bolehlah dia genggam. Cara dia genggam pun macam baby macam tu. Bukannya pakai jari. Ini Tapi kena bantuan lah. perlu lebih kepada perlu bantuan. Tapi kalau macam menulis ke memang tak boleh lah. Dari segi kemahiran tu adik train pula, masih memerlukan bantuan juga. Dia still pakai pampers. Untuk cucinya pun still perlu bantuan. Dia tak boleh sendiri. Nak pergi toilet pun dia tak reti, dia tak faham. Cuma kalau dia dah tak selesa ke apa kan dengan pampers tu, dia cara untuk dia communicate dengan orang sekeliling dengan menangis lah. Menangis ataupun keluarkan suara kuat macam seolah-olah nak panggil, macam tu lah. Tapi untuk pergi ke toilet memang tak reti. Memang dia pakai pampers sepenuhnya. Lepas tu adik puan kalau nak minta sesuatu tu dengan cara macam mana? Lebih kepada macam tunjukkan emosi lah kadang-kadang. Kalau dia nak makan ke, lambat makan, okay, dia marah, dia nangis, dia jerit-jerit. Contoh kalau dia kalau dia nak tidur pun kadang-kadang dia panggil orang dengan jerit, dengan menangis. Macam tu je lah dia ni. Cara dia berhubung dengan orang, communicate dengan orang. Adik puan dia mampu ke untuk memahami orang lain? Contoh macam memahami perasaan orang lain ke? Apa kehendak orang lain? Tak faham. Tapi contohlah kan kadang-kadang mak saya sakit ke apa kan. Contoh sakit kepala ke, demam ke, dia macam faham tau. Dia macam baik je duduk tepi macam tu. Kalau tak kan dia selalu ni tau. Dia selalu macam high demand baby tau. Asyik kalau ada apa-apa ni nak meringik je macam tu. Tapi bila macam orang terdekat dia macam sakit, dia nampak macam sakit je kan, dia macam faham. Dia macam senyap je, dia tak banyak ni lah. Tak banyak nak buat perangai lah. Tapi untuk memahami emosi orang lain tu tak mungkin secara mungkin tak faham lah. Baiklah, untuk soalan berikutnya, untuk item seterusnya lebih kepada domain perkembangan lah. Okey, domain perkembangan ni dia pula terdiri daripada ada 7 items. Baiklah, untuk item yang pertama ni dia lebih kepada motor kasar. Maksudnya dilibatkan otot-otot yang besar lah. Okey, soalan dia, adik puan pandai ke berjalan sedikit ataupun beberapa langkah? Okey, still berjalan memegang sesuatu. Jalan berapa langkah step boleh kadang-kadang. Tapi dia tak stabil. Macam tiba-tiba jalan, kadang-kadang dia boleh jalan jauh juga kalau kat dalam rumah tu kan. Daripada dinding sini ke dinding ujung dia boleh jalan. Tapi tiba-tiba nanti dia terjatuh. Cara postur badan dia pun tak stabil. Cara dia jalan tu macam baby. Tapi dia boleh berdiri lama dengan pegang sesuatu. Contoh kerusi ke meja ke, okey dia boleh berdiri lama. Lepas tu kalau kita ajak dia main bola kan, dia contoh kita suruh dia baling bola, dia boleh ikut arahan tak? Maksud dia boleh tak baling bola? Dia memang automatik nampak bola je, dia pegang, dia baling. Bukan setakat bola je, benda lain pun kalau bakul baju ke, kerusi ke apa kan yang kecil-kecil itu memang dia automatik, dia pegang, dia lempar. Tapi kalau nampak bola memang dia automatik baling lah, walaupun orang tak suruh. Sebab masa dia kecil, masa umur dia sampai 10 tahun rasanya memang dekat fisio dia ajar untuk bermain. So antaranya bola. So sebab tu kot sampai sekarang kalau nampak bola kan dia dah reti, dia dah tahu dah nampak bola dia baling. Dan walaupun orang tak suruh pun. Okay, ni kalau kita baling suruh dia tangkap bola tu boleh tangkap bola lah. Tangkap bola tak boleh. Tak boleh. Dia cuma boleh pegang
sendiri, lepas tu dia baling. Kalau orang baling ke arah dia, dia samba je. Dia tak ada respon. Faham. Baiklah, untuk soalan berikutnya lebih pada motor halus, iaitu melibatkan penggunaan otot-otot kecil lah. Okey, adik puan buat masa ni dia gerti tak gunakan pensel lah? Maksudnya menulis, Memang tak mewarna ke? memang tak boleh. Dia cuma boleh pegang something yang besar je. Untuk gunakan jari dia, contoh pegang pensel ke, pegang makanan ke, dia menggenggam. Dia bukan jari. Untuk motor halus dia memang tak boleh lagi. Lepas tu dari segi macam kemahiran pengguna sendiri, contohnya nak pakai baju tu, nak butang baju tu masih berikan bantuan lagi. Memang perlu bantuan sepenuhnya. Dia memang tak reti. Baiklah, untuk soalan berikutnya, item berikutnya ialah adaptif. Okey, adik puan pandai tak kalau dia suap makanan sendiri? Maksudnya makan sendirilah, tanpa bantu orang lain. Makan sendiri still kena bantuan dan perhatian daripada orang lain. Dia memang boleh ambil makanan, suap, tapi dia akan continuous macam tu. Kadang-kadang sampai tercekik. So, kena ada supervise daripada orang lain juga. Kena adalah orang memerhati, kena jaga. Dia boleh ambil makanan, tapi ambil makanan macam tak tertib. Bersepah. Tapi dia tahu tu makanan. Lepas tu kalau lagi minum air, guna cawan tu, Okay, minum air dia boleh. Dia boleh pegang cawan, dia boleh minum. And then, tapi itulah bersepah lah. Bertumpah-tumpah lah macam tu. Dia tak perfect lagi lah. Tapi dia boleh minum guna cawan. baiklah untuk item berikutnya lebih kepada sosial. Adik puan pandai tak bergaul dengan rakan-rakan kat PDK? Okay, kalau dia jumpa rakan sebaya, dia ada tunjukkan minat nak bermain. Cuma bila dia bergaul dengan orang tu agak lain sikit lah. Dia terlebih excited, dia akan menarik orang. Tapi sebenarnya dia nak main, cuma dia tak reti nak bergaul kan. Tak reti untuk bermain macam mana. Dia cuma tahu dia nampak budak tu, dia nampak rakan dia tarik baju. Macam tu. So kalau budak yang bawah umur dia memang takut dengan dia lah sebab kena tarik kan kuat kan. Budak-budak kecil memang takut dengan dia. Tapi kalau dengan sebaya dia tak reti bergaul. Cuma dia akan datang, dia akan tunjukkan rasa happy tu. Dengan ketawa. Nampaklah dia berminat untuk main. Lepas tu dari segi komunikasi pula, dia pandai tak bercakap beberapa patah-patahan? Bercakap memang tak ada langsung. Cuma kalau cara dia nak komunikasi macam nak makan, nak tidur, dia cuma jerit ataupun menangis. Kalau lambat memang menangis, mengamuk. Dia penuh Campak-campak. emosi lah. Macam itulah cara dia communicate. Cakap memang tak boleh. Memang tak ada perkataan yang dia boleh sebut. Lepas tu dari segi emosi pula, adik puan mampu untuk mengawal tak emosi? Lebih kepada memang tak mampu. Sebab kalau dia suka sangat, dia ketawa lebih-lebih. Kalau marah ke, dia mengamuk, dia baling barang apa semua. Dia memang tak boleh nak kawal emosi dia. Dua ni lah nampak. Bila dia suka, dia happy, memang dia akan over excited. Ketawa lebih-lebih. Kalau dia marah, dia jerit-jerit, dia menangis, dia baling barang. Dua situasi ni lah yang obvious. Dia punya kawalan emosi dia tak stabil. Memang melampau lah dia punya emosi dia. Kiranya kita kena support dia lah. Macam tu. Dia lebih kepada kalau dia nangis-nangis ni kita lambat bagi dia makan. Kalau dia nak tidur lambat, dia nak tidur, dia mengantuk, kita lambat nak entertain dia. Macam tu lah jadinya. Dia marah, dia mengamuk, dia menangis. Baiklah, untuk soalan berikutnya lebih pada kolektif. Okey, adik puan sendiri, dia tahu tak kena pasti warna-warna asas kat sekeliling dia? Tak. Warna tak.
Macam mana sebab tak pernah test pun. Lagipun dia tak reti nak bercakap, so kita tak tahu dia ni tahu ke tak warna apa kan. Dia memang tak ada aktiviti yang nampakkan dia tahu beza warna. Contoh kalau kita, bagi kad warna, lepas tu kat bawah dia, lepas tu kita bagi perkataan. So dia sesuaikan warna apa. Okay. Memang dia tak faham tu sebenarnya benda boleh mainan. Yang kalau tunjuk dekat dia, dia akan ambil, dia akan buang. Tak pun dia akan gigit. Macam Tu je. Dia tak tahu pun benda tu ada beza warna ke. Dia tak tahu. Lepas tu kalau nombor pula macam mana? Nombor asas 1 sampai 10? Nombor pun dia tak tahu. Dia tak reti beza. Dia tak faham. Okeynya huruf asas pun sama juga lah. A sampai Z. Sama juga. Sebab ni dekat masa dia fisio dulu sampai umur 10 tahun macam tu, doktor dengan pakar-pakar fisio ni, dia orang tak menekankan ke arah akademik. Dia orang lebih menekankan ke arah fisio-fizikal. Cara bertutur, bahagian pertuturan aja. Tapi untuk akademik dia orang tak tekankan. Tak ada fisio yang ke arah pembelajaran lah. Dia lebih kepada fizikal dia, untuk dia berjalan, untuk dia bermain. So sampai sekarang dia memang tak faham lah bab nombor ke, warna ke, dia tak faham. Lepas tu adik puan suka tak apa tu ubah suai objek? Contohnya susunan objek lah. Tak. Dia tak pernah untuk menyusun barang. Dia cuma nampak barang, nampak mainan, dia ambil, dia balik. Macam tu je. Dia tak reti untuk bermain dengan betul mainan tu. Baiklah, untuk item yang berikutnya dari segi kemahiran akademik lah. Adik puan dia pandai tak menulis, pandai tak pun sedikit lah, sedikit perkataan ke? Tak. Okay. Soalan berikutnya, item berikutnya lebih pada kemahiran kebersihan diri lah. Bila nak mandi, adik puan dia mampu tak untuk mandi sendiri? Mandi sendiri tak mampu. Kena bantuan orang lain. Kalau biarkan dia dalam bilik air, memang dia main air. Dia main segala apa yang dekat dalam bilik air tu. Dia memang dia tak faham. Lepas tu kalau contoh dia nak sikat rambut, muat puan sendiri ke ataupun Kena bantuan juga? bantuan. Tak boleh sendiri. Lepas tu, item berikutnya lebih pada kemahiran masak. Adik puan dia mahir tak buat kerja-kerja dapur? Tak ada. Kalau ni, cuci pinggan ke? Tak boleh. Tak kerja. Baiklah, so item paling yang terakhir lebih pada kemahiran mencuci lah. Lepas tu kalau lepas makan, adik puan dia gerti tak basuh tangan sendiri? Tak reti. Okay. Tak faham. Tak faham. Bila dah kotor tu sepatutnya kita pergi basuh kan. Dia tak faham pun nak pergi basuh. So memang tak reti. Maksudnya mak puan sendiri lah yang akan bawa dia lah. Tapi lebih kepada ni, kita kena suap dia. Kalau tak, dia tak cukup makan, nanti dia mengamuk. So adalah session kadang-kadang pagi tu kita suruh dia makan sendiri, tapi untuk makan tengah hari, makan masa makan utama memang mak saya suap lah. Sebab dia memang kena cukup makan, kalau tak dia mengamuk. Lepas tu kalau adik puan sendiri kan, lepas bangun tidur, dia akan kemas kereta sendiri tak? Tak. Lepas tu kalau adik puan kau nampak sampah-sampah kecil kan, dia akan buang ke dalam tu sampah sendiri ke atau perlukan bantuan juga? Dia tak faham tu sampah. Paling-paling dia ambil, dia makan ataupun dia buat selamba je. Dia tak faham yang tu sampah sebenarnya. So dia memang tak reti nak untuk ambil, untuk buang, dia tak reti. Dia tak faham.
Baiklah, untuk soalan yang terakhir, kalau kerja-kerja rumah ni kan, contohnya macam sapu lantai ke kan, adik puan mampu tak buat? Mampu juga. Tak faham. Tak Dia tak faham. ada tips. Baiklah, okay, untuk soalan interview dah selesai. Dah habis dah pun. Terima kasih puan kerana sudi luangkan masa untuk interview ni. Habis eh. Dah habis dah. Macam lain sikit soalan ni. Dia sebab ada penambahbaikan sedikit soalan ni. Ada lain sikit. So, jawapan pun lain-lain sikit. Okay. Itu saja untuk interview ni. Terima kasih. Dan saya minta maaf sekali lagi. Ganggu Ah, masa puan. Testing.